A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab Bimbingan Mukmin. Ya, Bimbingan Mukmin. Kita sambung bab al-akhlaq. Bab akhlak dan juga rawatan kepada penyakit-penyakit hati. Sebelum ni kita menyentuh bagaimana untuk mengenal keaiban diri sendiri. Di antara yang kita belajar ini, belajar ilmu akhlak ataupun belajar ilmu ihsan ataupun disebut sebagai ilmu tasawuf. Di antara tujuan kita belajar ini hendak mengenal keburukan diri sendiri. Itu di antara tujuannya. Bila sudah kita kenal pasti keburukan diri, barulah kita tahu apakah cara untuk merawatnya. Bukan sekadar untuk mengenal pasti, untuk kalau doktor disebut diagnose, bukan sekadar untuk diagnose, tetapi untuk memberi treatment, memberi rawatan. Itu tujuan belajar ilmu suluk ataupun ihsan ataupun akhlak ataupun ilmu tasawuf. Ada 4 perkara cara bagaimana untuk mengenal keaiban diri. Yang pertama, kita dah sentuh nombor 1, nombor 2. Nombor 1, hendaklah ada guru yang boleh memberi panduan kepadanya. Dipanggil sebagai guru yang mursyid. Guru yang mursyid, murabbi, al-murabbi, al-mursyid. Murabbi ini adalah orang yang memberi tarbiyah, dipanggil murabbi. Mursyid ini orang yang memberi irsyad, tunjuk ajar. Sementara muallim, orang yang memberi ilmu. Orang yang memberi ilmu. Jadi yang kita nak carinya bukan sekadar yang memberi ilmu, tetapi yang memberi tunjuk ajar, yang memberi panduan, tunjuk jalan bagaimana ataupun caranya. Itulah namanya guru mursyid. Kena ada tu, supaya dialah yang memberi tunjuk ajar, yang memberi rawatan. Banyak benda dia boleh diambil manfaat daripada guru mursyid. Nasihatnya, kata-kata hikmatnya dan seumpamanya. Yang kedua, perlu ada seorang sahabat. Sahabat yang betul-betul sahabat, yang boleh membimbing, yang boleh menegur, boleh memberi nasihat.
Itulah asas agamanya. Agama ini di antara asasnya adalah an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat menasihati. Bila kita ada sahabat, ada kawan lillahi ta'ala, itulah sama-sama masuk ke syurga. Sahabat di atas dasar lillahi ta'ala, satu ibadat. Sepanjang kita bersahabat itu dapat pahala. Sepanjang bersahabat itu dapat pahala, satu ibadat. Dan juga di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Sebagaimana kita cinta, kita kasih, kita bersahabat lillah dengan seseorang itu, begitulah Allah cinta dan kasih kepada kita. Berdasarkan satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ada seorang pemuda, dia ni nak pergi ziarah kawan dia, sahabat dia di kampung lain, kampung sebelah lah, begitu, di kampung lain. Dia pun keluar daripada rumah dia, tengok peranan seorang sahabat, jadi ibadat, boleh mendapat cinta Allah. Dia pun keluar daripada rumah dia, pergilah sampai ke kampung kawan dia, sahabat dia. Lalu pada masa yang sama Allah Ta'ala mengutuskan malaikat. Lalu malaikat tadi menjelma sebagai manusia. Sebagai manusia, dia pun sekat pemuda tadi. Dia pun tanya, aina turid, dengan hati kamu nak ke mana? Lalu kawan tadi pun sebut, nak pergi ziarah kawan aku di kampung ni. Pasal apa nak ziarah dia? Adakah dia ni pernah berbakti kepada kamu, menolong kamu, ataupun nak ziarah balas kepada ziarah dia dan sebagainya? Jawab pemuda tadi, tak. Bukan sebab tu, bukan sebab dia pernah tolong aku, bukan sebab aku nak balas budi dia, tak ada. Semata-mata ziarah ini kerana aku ini kasih kepadanya lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana Allah. Lalu malaikat tadi pun yang menjelma sebagai manusia, dia pun mengakulah. Dia mengaku, aku ni malaikat Allah hantar nak beritahu kepada kamu, dan Allah itu maha mengetahui, nak beritahu kepada kamu bahawa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu ini kasih kepada sahabat kamu. Tengok kehebatan. Jadi di dalam kehidupan kita menuju Allah, menuju kepada Allah Ta'ala, para as-salikun ilallah, semua tu menuju kepada Allah. As-salikuna ilallah, menuju jalan kepada Allah. Mesti ada sahabat. Sahabat inilah yang membimbing dia, yang menegur dia, yang menasihati dia. Lalu kita bila menerima teguran, kita terimalah. Itu tanda, di antara tanda keikhlasan. Jadi golongan yang tak nak terima teguran, teguran yang betul, yang membina, dia seolah-olahnya rasa dia ni hebat berbanding siapa-siapa. Seolahnya tak pernah buat kesalahan. Tak pernah buat kesalahan, padahal dia berada di dalam kesalahan. Lalu dia pun rasa seronok sendiri, syok sendiri. Jadi bila ada orang tegur, terimalah teguran yang membina. Kita pun nak tegur, kena caranya. Menegur dengan mengeji, dengan mengecam, dengan mencaci, dengan menghina, lain. Wakil dia lain. Wakil yang digunakan lain. Ayat tegur dengan ayat hina, ayat kecam, ayat keji, lain wakil dia.
Jadi kita kena banyak belajar ayat menegur, bukan belajar ayat menghina. Kena banyak belajar apakah dia mufradat, perkataan, perbendaharaan, wakil untuk menegur. Baru betul caranya, baru hati itu betul, lurus, bersih. Kalau hati penuh dengan bentuk-bentuk ayat yang menghina, yang mengecam, yang mengeji, maknanya hatinya itulah gambaran kepada hati dia. Itu sahabat kita kena jaga. Itu nombor 2. Dan yang ketiga, kita berhenti pada nombor 3. Nombor 3 adalah seseorang tersebut, nombor 3, seseorang tersebut dia boleh mendengar kata-kata dari musuh-musuhnya. Muka surat berapa tu? Buku saya ni muka surat 32. Tu banyak buku baru semua. Tu buku lama tu, surat 32 ya. 32 buku lama. Buku tebal tu buku surat 32. Buku baru ni surat apa? Surat apa? Tak jumpa juga. Jumpa? Tak jumpa juga. Bagus. Hebat. Latihan mental, akhlak dan rawatan hati. Itu bab dia. Kemudian tengok tajuk kecil, mengetahui keburukan diri sendiri. Cari tajuk kecil tu dalam bab latihan mental, akhlak dan rawatan hati. Cari tajuk kecil, mengetahui keburukan diri sendiri. Kemudian ada 1, 2. Kemudian tengok nombor 3. Jadi kita tadi bersahabat. Ada guru yang mursyid, ada sahabat yang bagus, yang boleh membimbing, menegur. Dan yang ketiga, kita boleh mengambil manfaat dari musuh. Apa yang musuh kata kepada kita? Musuh di sini dengan arti orang yang tidak suka kepada kita. Kita ni walaupun ataupun siapa-siapalah, walaupun dia baik bagaimana pun, tak semua orang suka. Sama juga orang tu walaupun dia jahat macam mana pun, bukan semua orang tak suka. Manusia ni makhluk yang ganjil. Makhluk yang ganjil. Walaupun baik macam mana pun, ada orang tak suka kepada dia. Jangan duk rungsing apabila ada orang tak suka. Jangan duk rungsing, kita pun stres. Jangan. Itu normal kehidupan. Sama juga orang jahat macam mana pun, bukan semua orang tak suka. Itu memang dah kehidupan begitu, sebagai ujian Allah kepada makhluk, kepada kita. Ujian Allah begitu. Jadi apabila ada orang tak suka kepada kita, di antara yang mungkin berlaku ialah dia ni banyak kritik kita, dia banyak kecam kita. Bagaimana manfaat boleh kita ambil? Kita tengok apa poin-poin yang dia kecam kita. Mungkin ada kebenaran. Mungkin banyaknya fitnah. Kita tengok mungkin ada kebenaran. Yang kita nampak kebenaran itu, kita jadikan sebagai sempadan dan kita baiki. Itu tujuan dia, mengambil manfaat daripada kecaman, kritikan daripada musuh, daripada orang yang tidak suka. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Seperti juga kawan kita yang kita puji kita, bukan semuanya benar. Ada dia puji kerana sesuatu benda yang lain. Ada kerana pujian bersifat mujamalah, nak ambil hati. Itu kawan. Musuh pun sama juga. Bukan semua kejian, kecaman itu tak betul. Ada yang benar. Yang benar itu kita ambil pengajaran. Walaupun musuh. Tengok, samalah dengan sahabat tadi. Nampak tu? Jadi kita pun belajar. Mungkin betul lah apa yang dia kata. Kita pun perbaiki. Perbaiki bukan kerana takut kepada kecaman, tetapi lillahi ta'ala,
nak islah diri sendiri. Kalau kita buat ibadat, buat suatu benda hendak dipuji ataupun untuk menjauhkan diri daripada dikeji, itu sudah tidak ada keikhlasan. Kita baiki diri kita bukan kerana supaya tidak dikeji, bukan tu, tetapi lillahi ta'ala, untuk islah diri, untuk tazkiyah. Itu dia panggil tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Taharatul qulub, pembersihan diri. Tathhir al-qalb, membersihkan diri. Jadi kita boleh manfaat daripada kecaman, kritikan musuh-musuh kita atau penggolongan yang tidak suka kepada kita. Dan yang keempat, itu nombor 3. Yang keempat, mereka yang menuju ke jalan Allah, nak kenal keaiban diri sendiri, keburukan diri sendiri, ialah dia ni kena bergaul dengan masyarakat, dengan orang ramai, kena terjun di dalam masyarakat. Kena bergaul, baru dia boleh tahu level diri dia setakat mana. Kalau dia duduk seorang di rumah dia, dalam bilik dia, dia kata aku ni seorang yang penyabar, seorang yang baik, belum tentu lagi. Aku ni seorang yang boleh tahan marah. Dia duduk dalam bilik dia, tak teruji, tak tahu lagi. Turun tengah masyarakat, tengok apabila ia dihina, dikecam, dipandang rendah, masa tu dia rasa macam mana? Sabar ke? Marah ke? Entah-entah dia ni meletup seperti gunung berapi, melentingnya. Masa duduk rumah seorang, sabar. Pasal apa? Belum diuji. Turun masyarakat baru tahu dia ni pemarah ke, dia ni sabar ke, dia ni baik ke, dia ni apa. Dia duduk rumah dalam keadaan tak ada harta benda, sederhana kehidupan, mungkin miskin begitu. Dia boleh kata dia ni baik, tak pernah mencuri, tak ada apa, duduk di rumah. Cuba keluar tengok, tengok berjumpa satu beg duit 1 juta. Masa tu agak-agak macam mana dia punya iman. Duduk di rumah seorang-seorang tadi, rasa baik. Masa tu baru tahu dia ni betul ke tidak. Ataupun dia dapat apa-apalah, baru tahu level iman dia bila terjun ke tengah masyarakat. Dan di antara faedah yang kedua, dia terjun ke tengah masyarakat, dia nak belajar daripada masyarakat. Apa yang masyarakat suka, apa yang tidak suka. Sesuatu benda bila orang lain lakukan kepada dia, dia tak seronok, tak rasa selesa. Begitu juga benda yang sama, bila dia lakukan kepada orang lain pun akan rasa yang sama. Tak selesa, tak suka, tak patut, menjatuhkan maruah. Sama juga. Dia baca orang lain dan baca diri dia. Itu faedah. Kalau orang tak pernah bergaul, dia tak tahu mana kata-kata yang boleh menyakitkan hati, mana kata-kata yang agak kasar, mana ayat-ayat yang sopan. Dia belajar daripada masyarakat. Jadi kena terjun, kena belajar daripada masyarakat. Jadi itu di antara 4 benda. Di antara 4 benda kita nak kenal keaiban. Yang pertama apa dia? Ada guru yang mursyid, yang memberi tunjuk ajar. Yang kedua, ada sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh, rufaqa salihun. Rufaqa salihun, sahabat yang soleh. Yang kedua, yang ketiga adalah kita kena tengok apa yang orang kritik tentang kita, sama ada daripada kawan ataupun musuh. Utamanya daripada orang tak suka kepada kita, boleh belajar tu. Bukan kita orang duk fitnah kita pun fitnah balik. Itu tak ada guna. Bukan itu tujuannya. Itu tak ada guna. Dia pun dah buat dosa besar, na'udzubillah min zalik. Kita pun buat dosa besar juga, na'udzubillah min zalik. Itu tak ada guna. Kemudian yang keempat,
kena terjun ke dalam masyarakat dan belajar apa yang betul dan apa yang salah. Itu dia panggil al-muamalah. Muamalah dengan manusia. Jadi bila kita ada 4 benda tu, insya-Allah kita boleh kenal mana keaiban diri kita, mana kekurangan diri kita. Daripada tu kita perbaiki. Pasal apa dah boleh tahu dah keaiban. Sudah diagnose dah keaiban, penyakitnya apa. Lalu dicarinya rawatan. Dicarinya treatment. Baru boleh tahu. Lalu apakah dia ciri-ciri budi pekerti yang mulia? Di antara yang besarnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun. Yang besarnya Allah gambarkan ciri-ciri akhlak yang bagus, hati yang tulus. Kemudian hati yang tulus ini diterjemahkan dengan perlakuan dan dengan kata-kata. Diterjemahkan ataupun disebut sebagai manifestasi kepada hati yang suci, yang bersih. Manifestasinya adalah tindakan anggota dan juga ucapan yang keluar daripada mulut dia. Apa Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang yang beriman. Allah mulakan dengan pujian. Orang beriman pasti berjaya. Kalau dia belajar bahasa Arab, aflaha ini fi'il apa? Fi'il apa? Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Kalau terjemah berdasarkan kepada bentuk fi'il madhi ni benda yang dah berlaku dah. Sesungguhnya telah berjaya dah orang yang beriman. Pasal apa guna fi'il madhi? Di antara tujuan fi'il madhi untuk menunjukkan bahawa benda tu pasti berlaku. Mana fi'il madhi ni bukan sahaja nak cerita benda berkaitan dengan benda yang sudah berlaku, untuk menunjukkan bahawa pasti berlaku tanpa ragu-ragu. Seperti kita nak iqamat solat, baru iqamat kita dah baca qad qamatis solat, qad qamatis solat, telah didirikan solat, telah didirikan solat, padahal tak solat lagi, baru iqamat. Pasal apa diguna fi'il madhi, past tense? Pasal apa? Nak menunjukkan lepas ni mesti solat. Maknanya Allah nak sebut orang beriman mesti berjaya. Apa dia ciri-cirinya? Ya. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un ini sifat zahir ke sifat hati? Khashi'un ni sifat hati. Solat itu sifat zahir. Dia baca Al-Fatihah. Rukun apa Fatihah tu? Rukun apa? Qauli. Ruknun qauliyun. Rukun qauli, sebut lafaz. Baca dalam hati tak sah, tak aci. Baca dalam hati pasal dia qauli, lidah qauli, sebut dalam hati tak boleh, tak sah. Rukun qauli. Kemudian kita qiyam, kita ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Itu rukun apa? Fi'li, ruknun fi'liyun. Tak boleh sekadar niat, aku sujud, aku rukuk, tak boleh. Bagi orang yang normal, orang yang sakit tak boleh buat apa, tak bergerak apa, itu adalah cara solat dia. Ni orang normal seperti kita, boleh berlari, boleh berjalan, boleh berjoget apa ni. Dia tak jadi pasal dia rukun qauli, kena rukun fi'li, kena buat. Kena sujud betul, kena tidak betul, kena sujud. Kemudian dia ada rukunun qalbiyun. Dia ada rukun qalbi dua. Satu niat. Niat tu dalam hati, mahalluha fil qalb.
tempatnya dalam hati. Dan yang kedua adalah al-khusyuk. Itu dia tempatnya hati. Bukan semata-mata solat orang berjaya ni, tetapi hatinya khasyi' kepada Allah. Qalbuhu khasyi'un, ataupun disebut khusyu'ul qalbi. Khusyuknya hati baru berjaya. Bukan sekadar qiyam, bukan sekadar rukuk, bukan sekadar sujud. Kalau sekadar tu zero. Zero, tapi kena ada khusyuk baru berjaya. Maknanya amal hati min a'mali al-qalb, baru berjaya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka ini dari benda-benda lara, benda sia-sia tak buat. Kekuatan untuk menghindarkan diri daripada benda sia-sia ni adalah kekuatan hati. Orang hati tak kuat, iman tak teguh, payah dia nak elak daripada benda-benda lara. Terlibat dia, terjebak sama. Kekuatannya daripada dalaman. Daripada dalaman kekuatan. Dan sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau yang lain, hati ini adalah raja. Raja hati ni. Rakyatnya adalah anggota. Tangan, mata, kaki, apa semua tu anggota tu, yang besarnya yang 7 tu anggota tersebut, semuanya ikut hati. Hati kata apa? Tengok, dia pun tengok. Hati kata ambil, dia ambil. Oh, ini barangan bukan yang kamu punya, tak boleh ambil haram, dia tak ambil. Hati mengenal mana halal haram. Kalau hati tak kenal mana halal haram, dia pulung je lah, dia bantai je. Hati raja, kaki apa semua tu ikut. Hati kata, oh ni dah solat ni, pergi masjid, ni dah subuh dah ni, bangun awal, cuci tubuh badan, bersih, ambil wudu, pakai yang bagus-bagus, pergi surau, pergi masjid. Hati yang menggerakkan kaki dia, menggerakkan tangan dia, menggerakkan pergerakan dia. Hati raja. Jadi orang begini yang berjaya tadi, yang boleh menghindarkan diri dia dari buat benda-benda sia-sia, kekuatannya letak kepada dalaman. Itulah hati dia. Tengok. Tadi solat khusyuk dah hati. Tengok kebersihan itu, penyucian itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri yang ketiga, mereka ini mengeluarkan zakat. Tadi ibadat hati. Solat itu ibadat hati dan ibadat badan. Ibadat badaniyah dan ibadat qalbiyah. Ibadat badaniyah rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Ibadat hati, ibadat qalbiyah ataupun ibadat ruhiyah, rukunun qalbi, hati khusyuk. Tengok. Sementara zakat ianya adalah ibadat maliyah, ibadat harta benda. Kalau orang tersebut hati dia betul, bila sampai kewajipan kepada harta benda, dia tidak akan ada perasaan ataupun sifat al-bukhlu, sifat bakhil. Sifat bakhil tidak pernah berkumpul di hati orang yang beriman. Dia orang mukmin yang baik, dalam masa yang sama dia ni bakhil, tak akan berlaku. Ingat ke? Tak akan berlaku. Orang tu memang tak baik. Oh, dia ni bagus, baik, best, number 1, top 5, tapi dia bakhil. Tak ada topnya. Tak ada. Tak akan berkumpul di hati orang beriman sifat bakhil dan baik. Tengok. Itu dia. Lalu bila tiba kewajipan zakat, dia mengeluarkan zakat. Itu zakat ataupun ibadat maliyah semata-mata. Pasal apa? Ada hamba Allah, dia boleh solat, Masya Allah. Dia boleh baca Quran, Masya Allah. Dia boleh berzikir, Masya Allah. Bila tiba ibadat harta, dia zip. Kemah-keming poket dia. Dia zip. Tidak baik. Nampak? Satu ciri keberjayaan orang yang beriman ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat maliyah.
Dan ibadat maliyah ini dia mudah, pelaksanaannya mudah. Bukan kita sendiri kena buat, walaupun sebaiknya kita sendiri yang melaksanakannya. Berbanding ibadat badaniyah, kita sendiri kena buat, tak boleh wakil-wakil. Ibadat harta ni boleh wakil, boleh wakil kepada orang lain. Ibadat badaniyah tak boleh. Solat, oh hari ni aku malas dah, tolong solat untuk aku jemaah hari ni, tak boleh. Tapi zakat kemudahannya boleh. Kita boleh kirim kepada siapa-siapa bayar zakat untuk kita. Tapi duit tu duit kita lah. Boleh kirim. Pasal dia ibadat maliyah. Apa sahaja yang berkaitan dengan ibadat harta kita boleh wakilkan. Zakat ke, sedekah ke, kafarah ke, bayar fidyah ke, boleh wakil. Dengan syarat-syarat dia. Walaupun kita wakilkan kepada budak, tapi budak tu kena memayis. Dan sah kalau kita wakilkan kepada orang kafir. Wakilkan kepada orang kafir boleh, dengan syarat-syaratnya. Di antara syarat dia, kita dah tentu dah nak beri pada siapa. Nak beri pada siapa. Ada ahcom, dia nak pergi satu tempat, sebelah kedai tu ada lembaga zakat. Lembaga zakat. Ahcom tu jiran kita. Kita pun ada sibuk sangat kerja, ada apalah, tak boleh pergi, kirim pada ahcom. Ahcom ambil duit ni, pergi bayar zakat di lembaga zakat. Ahcom tu nak pergi kedai sebelah. Kemudian lembaga zakat tu ditentukan tempat mana apa. Kalau ditentukan begitu, boleh ahcom pergi bayar. Yang niatnya kita lah. Tuan tu kena niat. Ahcom tak boleh niat. Wakil, kalau hanya wakil niat, tuan dia tak niat, tidak sah. Wakil kena niat. Itu ibadat harta. Boleh, kemudahan. Supaya apa diberi kemudahan? Supaya manusia tadi dia ada ruang untuk melakukan ibadat harta benda. Tengok nak kikis sifat bakhil. Kamu tak boleh pergi sendiri. Boleh hantar. Boleh kirim. Tambahan pula sekarang ni tak perlu keluar rumah. Kita di rumah pun buka link apa, boleh internet to you. Internet banking, boleh transfer. Masa bulan Ramadan baru ni, kita bayar zakat fitrah. Ada kita hadir sendiri? Tak ada. Ramai yang transfer online. Mudah ibadat harta ni. Kita niat masa tu, kita pun transfer, submit. Dia pun minta lah nombor apa, PIN number ke, TAC number ke, atas bank lah. Dia punya istilah dia. Kalau satu bank tu, nama dia TAC number. Kita pun masuk, submit, confirm. Sampai tu. Lalu keluar CJ, apa, receipt digital. Sah lah, kita niat lah masa tu. Tak boleh jumpa, kemudahan. Dah sah. Jadi apabila orang yang beriman tidak akan berkupu, yang betul-betul kita kata baik, hebat, tidak akan berkupu. Baik dengan sifat bakhil tak ada. Sama ada dia bakhil ataupun tak baik. Itu dia. Ya. Seterusnya adalah cari jam tak jumpa. Okey. Seterusnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Ni maruah, iaitulah mereka yang menjaga maruah mereka. Apa dia maksiat daripada maruah? Kemaluan. Na'udzubillah min dzalik, az-zina. Itu yang besar. Ini benda maksiat, ini benda dosa besar, az-zina, na'udzubillah min dzalik, termasuk dalam kategori al-fawahish, benda keji. Bukan sekadar dosa besar, tetapi keji. Itu kategori lain. Bukan sekadar dosa besar mencuri apa. Ini al-fawahish, dosa besar yang keji. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keburukan itu terletak kepada dosa tadi. Jadi kewajipan kita, lelaki, perempuan, semua kena jaga. Semua kena jaga benda tu.
ya, supaya tidak terjatuh ya ke dalam benda-benda fawahish. Illa ala azwajihim, ini tempat yang halal, kecuali mereka ini bersama dengan isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun hamba sahaya. Hamba sahaya ni dengan syarat-syarat dia, mana seorang saja boleh memiliki. Kalau hamba sahaya perempuan itu hak ayah dia, ya, anak dia tak boleh, ya, mudah cakap, tak boleh pakai. Kalau hak anak dia, ayah dia tak boleh pakai. Bukan kongsi ramai-ramai, tak boleh. Itu dia. Kemudian sistem perhambaan yang kita faham di dalam kita belajar bab fiqh, mungkin dah tak ada dah sekarang ni. Saya nak kata tak ada, tak berani. Mungkin dah tak ada dah. Pasal kita bukan pergi dah suruh dunia hijau rantau. Nak kata tak ada, mungkin tak ada lah. Seperti tak ada. Walaupun ada sahabat-sahabat yang pernah belajar di Mauritania, kita pun ada kawan di Mauritania, dia ada cerita di pedalaman Mauritania masih ada lagi sistem hamba seperti yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang kita belajar. Di pedalaman Mauritania. Tahu kat mana Mauritania? Di Afrika lah. Kalau Morocco belah atas, kemudian ada padang pasir tu, padang pasir Sahara, padang pasir apa tu yang diperselisihkan bawah Morocco tu. Itu negara Arab Mauritania, bercakap Arab tu. Negara Arab Mauritania, sebelah Afrika Barat. Tu. Mengikut ceritanya, sampai sekarang hari ini masih ada sistem perhambaan. Wallahu a'lam. Itu dengan maknanya, dia sistem hamba tadi. Kemudian fa innahum ghairu malumin, dan mereka tidak dikira berdosa apabila diletakkan syahwat mereka ke tempat tadi, tidak dikira berdosa. Famani batagha, tengok amaran, ya, amaran Allah ya subhanahu wa ta'ala. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang cari selain daripada itu, dia cari selain daripada tempat yang halal tadi, maka mereka inilah orang-orang yang melampaui batas, sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat seterusnya orang mukmin yang berjaya ialah mereka yang melaksanakan amanah, yang jaga amanah. Jaga amanah. Itu manifestasi kepada hati yang betul. Kalau hati yang khianat, lawan kepada sifat al-amanah ialah al-khiyanah. Orang yang amanah dia panggil al-amin. Al-amin, orang yang amanah, yang ada sifat al-amanah. Orang yang khianat, dia panggil al-khain. Al-khain, iaitulah yang ada sifat al-khiyanah, lawan dia. Semua tu sifat hati. Sifat hati. Kemudian diterjemahkan dengan anggota. Tengok, diterjemahkan dengan anggota. Jadi bila ada sifat amanah, itu menjamin keberjayaan. Walladzina hum, sifat yang seterusnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang jaga sembahyang. Tadi disebut mula-mula sifat hati, sebut dah solat tu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ni di dalam solat khusyuk. Kemudian sebut lagi jaga solat. Jaga solat. Tengok, sebagai satu penekanan bahawa solat ni bukan main-main. Bukan main-main. Sehingga kenapa? Walaupun kamu sakit, bagaimana sakit kamu, selagi akal ini waras, boleh fikir, kena solat. Bukan main-main solatnya. Allah ulang 2 kali sifat orang yang beriman dengan sifat solat tadi. Bukan mudah.
Sakit bagaimanapun, kaki terlentang begitu. Ni tangan terlentang begitu. Kaki dua-dua ke atas, tak boleh bergerak. Tapi akal masih berfungsi, kena solat dengan cara semampu kamu. Dengan niat pun tak apa, dengan mata pun tak apa. Semampu kamu. Tengok. Tak ada air nak ambil wuduk. Ada pilihan, boleh beralih kepada tayamum. Sehingga kan apa? Tak ada apa dah. Air tak ada, nak tayamum tak boleh, apa tak ada. Kemudian tak ada pakaian nak tutup aurat. Dah waktu dah. Tengok dah usaha tak ada dah. Kena solat juga. Lalu Al-Imam An-Nawawi kata, solat tu adalah solat hormat waktu. Hormatan lil waqt. Solat hormat waktu, walaupun lepas tu bila dah senang, kena qada. Kena solat juga. Kena jaga. Itu makna jaga. Walaupun payah macam mana pun, kena solat. Tak boleh buat apa dah. Tak ada air, tak boleh nak tayamum, tak boleh apa. Tak ada pakaian dah. Berlaku gempa bumi apa, berlaku bencana. Dia sorang-sorangnya gelap di bangunan apa, terperangkap dalam bangunan. Tak ada apa dah. Dia pun agak-agak, ni dah masuk waktu ku. Dia pun solat. Walaupun dalam keadaan tak tutup aurat. Itu namanya solat apa? Hormat waktu. Kena solat. Orang beginilah, dia berjaya. Kalau sakit sikit pun Allah dah manja, dah tak nak solat, takkan berjaya. Biarlah kita qada lah, sampai rumah kita qada. Yang tu tak ada sifat Allah sebut tadi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Tak ada sifat tu. Jenis mempermudah-mudahkan. Kita solat rumah lah, payah lah, nak cari air payah, nak buka kasut payah. Tengok anak-anak kecil lagi, nak berhenti mana kat kereta, mana ada. Tengok syaitan duk main dah. Syaitan duk main dah. Orang begini bukan sifat ni. Bukan sifat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Apakah bentuk keberjayaan orang yang beriman? Mereka inilah golongan pewaris. Berjayalah pewaris. Apa yang mereka warisi? Anugerah Allah. Mana kita ni berjaya bila dah masuk syurga. Lagi tak masuk syurga, jangan duk sebut berjaya. Dah masuk syurga, Allahu Akbar. Dah masuk syurga, baru berjaya. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Iaitulah golongan ini, mereka mewarisi syurga firdaus dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu makna keberjayaan. Baru betul berjaya. Jadi kita tangguh dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.